40 buah rumah terjejas dilanda ribut di Perak. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nasir Fahmi. Kira-kira 40 buah rumah di Taman Meru 2C Ipoh rosak selepas dilanda ribut dan hujan lebat petang tadi. Beberapa kejadian terjejas teruk apabila sebahagian bumbung rumah diterbangkan angin. Menurut Pegawai Kanan Bomba 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Rashida Mawati Abdul Rashid, kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 5 petang. Angin dan juga hujan lebat yang telah menjejaskan kebanyakannya atap-atap dan juga bumbung-bumbung rumah lah. Okey, di sini kawasan yang terjejas adalah kawasan Taman Meru 2C. Daripada persiaran saya boleh kata 18 hingga persiaran 30. Ketika ini, kerja-kerja pembaikan aset sedang dilakukan oleh Tenaga Nasional Berhad TNB selain pemantauan oleh pihak berkaitan termasuk Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sementara itu, penduduk ditebui menyifatkan ia kejadian terburuk pernah dialami sepanjang menetap di kawasan tersebut. Kalau kata tengok ni memang belakang memang habis lah. Dia punya bumbung semua habis. Atas atap dekat belah depan pun ada yang pecah. Yang macam sini pun atas pun dia bocor lah kan. Dia terbang. Saya tak ada sini. Jiran depan rumah saya bagi tahu. Ya, memang ribut. Memang ribut lah. Angin kuat dia kata. Pasal rumah dia pun kena juga. Saya dekat luar ni lah duduk. Saya kalau hujan, saya tak duduk lah rumah. Saya duduk luar ni. Angin kuat mula-mula tu memang kuat. Lepas tu dia hujan, dalam hujan tu itulah angin datang. Saya dah masuk 2 kali ni. 2 kali. Dulu tak tanu sangat kan. Memang kawasan ni memang selalu kena. Saya kat bilik. Mak saya tengah masak tu yang tengah terbang atak-atak atas ni. Tu masa tu kelang kabut masa tu. Tak tahu dia cakap apalah. Kuat. Belah sana pun habis depan. Batu semua terbang masa tu. Susulan itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Orang Ramai DOR Majlis Bandar Ipoh MBI Taman Meru Ipoh dibuka pada 8 malam tadi. Ia bagi menempatkan penduduk yang terjejas buat sementara waktu. Dalam pada itu, 5 kawasan di daerah Hulu Perak dilanda banjir kilat petang tadi. Menurut Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, kawasan terlibat adalah Pekan Gerik, Kampung Tanjung Kala, Kampung Ulu Kenderong, Bedang Kerajaan dan Kampung Pecah Batu. Kejadian pada pukul 6.25 petang itu berpunca daripada hujan lebat berterusan selama lebih 3 jam sehingga menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan kedai berhampiran. 25 buah rumah serta 4 rumah kedai dinaiki air. Tiada PPS dibuka setakat ini. PPS MPTI langkap di daerah Hilir Perak secara rasminya ditutup 7.30 malam tadi. Ini menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir di Perak setakat pukul 8 malam tadi turun kepada 227 daripada 232 sebelum ini. Bagaimanapun, pertambahan dicatatkan di PPS Dewan Serbaguna Cikus seramai 29 orang. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas yang dipindahkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak kekal 118, manakala PPS SK Cangkat Lobak 23 serta PPS SK Alopongsu 57 orang. Di Selangor, 6 buah van dan sebuah lori menggelunsur ke dalam endapan tanah dalam satu kejadian di Jalan BPU 6 Bandar Puchong Utama. Penolong Pengarah Operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 6.46 petang tadi. Seramai 10 anggota serta 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Puchong dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pihaknya mendapati endapan tanah berlaku di tempat letak kenderaan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian tersebut. Jelas Ahmad Mukhlis, anggota bertugas telah memastikan sekitar kawasan dalam keadaan selamat dan tindakan selanjutnya akan diserahkan kepada polis dan MBSJ.
Seramai 38,000 sukarelawan Southern Volunteers SV sedia memberi bantuan sekiranya banjir berlaku di negeri itu. Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor Sukan Belia dan Sukarelawan Dato' On Jabar berkata, perkhidmatan SV diaktifkan susulan ramalan monsun timur laut meliputi persediaan sebelum, semasa dan pasca banjir. Tambahnya, sukarelawan SV telah menjalani pelbagai kursus persediaan dengan kerjasama pelbagai agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Angkatan Pertanah Awam Malaysia APM. Beliau berkata penugasan sukarelawan tertumpu di Johor namun tidak menolak kemungkinan untuk menghantar bantuan ke negeri lain seperti yang dilakukan semasa bencana banjir sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pentauliahan Tahap Gangsa dan Perak Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ARPRM Negeri Johor 2023 di Johor Bahru. Bahagian Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCC menaruh harapan terhadap Malaysia memberi contoh baik kepada dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim. Pengarah Bahagian Keterusan Perubahan Iklim Donald Cooper berkata inisiatif yang diambil negara dapat memberi impak positif kepada kehidupan rakyat. 2025 there will be how So I really applaud the initiatives that have been taken and the example that you're showing to the rest of the world. So we have now firmly established Malaysia as one of those global leaders we are counting on to show the rest of the world the direction we can go to resolve outstanding issues. No pressure, but I'm sure Malaysia can stand up to it and deliver. Beliau berkata demikian pada hari pertama Minggu Perubahan Iklim Asia Pasifik APCW 2023 di Persada Johor Bahru. Dalam pada itu, Esko Pelaburan, Perdagangan dan Hak Ehwal Pengguna Johor, Lee Tin Han memaklumkan Penubuhan Pusat Kemampanan Johor JSC akan menggunakan pakar dalam dan luar negara menasihati kerajaan berkenaan langkah terbaik memperkasa kemampanan negeri. Hasil kerajaan melaksanakan semula program latihan khidmat negara PLKN 3.0 dilihat mampu menjadi teras untuk melahirkan pewaris negara yang kaya nilai perpaduan integriti dan insaniah. Rata-rata berpandangan inisiatif itu tepat pada masanya memandangkan generasi muda hari ini terdedah kepada pelbagai pengaruh asing susulan perkembangan teknologi. Dari segi program-program khidmat negara ni perlu untuk kita mengaspirasikan supaya graduan ataupun lepasan PLKN ni boleh memikir dan mampu untuk menyelesaikan masalah. Okay. Kerana kita nampak dekat sini kebanyakan anak muda sekarang ni dia confused, dia susah nak buat keputusan. Kenapa dia tidak yakin dengan diri dia, ketahanan fizikal dia rendah, dari segi ketahanan dalaman dia, daya tahan untuk menghadapi cabaran itu kurang. Okey, dan PLKN ni diharapkan dapat memperkukuhkan apa yang mereka dah belajar kat sekolah tu. Kemudian kukuhkan nilai kewarganegaraan di samping dengan disiplin diri, jati diri, patriotisme dalam PLKN yang akan kita buat ni. Sebabnya sekarang ni peringkat sekolah, especially dalam unit berreform, mereka sudah melaksanakannya sejak sekian lama. Pengakap, kadet remaja dan sebagainya, mereka pun memang menerapkan isu-isu kenegaraan dan sebagainya sebagai modul dalam kepimpinan mereka dan sebagainya. Jadi kalau kita nak letakkan dalam PLKN itu 10% itu mungkin kalau kalau ada pun mungkin lebih kepada lebih advance dari segi literasi politik dan sebagainya. Kerana kita tahu umur 18 tahun mereka sudah boleh mengundi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan sebelum ini memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan semula PLKN 3.0 dengan kaedah latihan berbeza termasuk memerlukan menjalani latihan di kem tentera. 27 ketua kampung di Labuan menerima watika pelantikan menerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung JPKK bagi tempoh 3 tahun bermula 2023 hingga 2025. Ia disempurnakan Timbalan Pengurusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik. Pelantikan tersebut melibatkan 5 subzon di Labuan menampilkan 14 muka baru dengan 13 ketua kampung dikekalkan termasuk 4 mantan yang dilantik semula. Sementara itu, Simsudin berharap semua pengurusi JPKK dan juga setiausaha JPKK dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan berintegriti. Beliau berharap dengan kerjasama serta komitmen dapat membantu komuniti di lokaliti kampung masing-masing bagi memastikan pembangunan kampung dan warganya seiring dengan pembangunan wilayah Persekutuan Labuan.
Kementerian Kesihatan KKM sedia menggerakkan pasukan perubatan ke Semenanjung Gaza sebaik mendapat kebenaran setelah mengambil kira keadaan semasa dan faktor keselamatan. KKM dalam kenyataan hari ini memaklumkan ia akan dibuat menerusi kerjasama Kementerian Luar Negeri KLN dan agensi awam lain serta koordinasi oleh Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah. Sementara itu, menurut KKM, penghantaran alat guna consumable dan ubat-ubatan dalam siri penghantaran bantuan kali ketiga akan dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat. Penghantaran bantuan kemudahan perubatan pertama dari Malaysia telah dilaksanakan pada 3 November lepas, manakala penerbangan kedua dibuat pada 11 November masing-masing sebanyak 20 tan. Ia meliputi alat-alat consumable antaranya pam picagari, sutur kanula IV, peralatan pembalut luka, perkhidmatan neurosurgery dan pembedahan trauma seperti katil, perubatan dan ubat-ubatan yang bersesuaian. KKM turut mengutuk tindakan Israel yang menyasarkan fasiliti kesihatan yang dengan jelas bertentangan dan melanggar Konvensyen Antarabangsa Geneva. Menurut KKM, ia perlu dihentikan serta-merta bagi membolehkan hospital yang masih beroperasi dapat terus memberikan bantuan perawatan perubatan kepada rakyat Palestin yang tercedera. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Kerana kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Perdana Menteri dijangka mengadakan pertemuan secara individu dengan pemimpin perniagaan terkemuka Amerika di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM di San Francisco yang bermula esok hingga 17 November. Ia bagi mengutamakan pelaburan bernilai tinggi selaras strategi di garis rangka kerja ekonomi madani dan Pelan Induk Perindustrian Nasional 2030 NIMP 2030. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa pemimpin ekonomi APEC untuk meneroka dan mengukuhkan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri juga dijangka menyaksikan pertukaran MOU antara syarikat BlackBerry dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam kerjasama keselamatan cyber. Sementara itu, MITI turut mengatur pertemuan secara individu dengan pengurusan tertinggi Google, Innovic, Microsoft dan TikTok. Perdana Menteri diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta pegawai kanan kerajaan. Datuk Seri Anwar akan memfokuskan kepentingan kerjasama serantau dan membina daya tahan ekonomi dalam mesyuarat APEC pertamanya sebagai Perdana Menteri. Mesyuarat berkenaan diberi tumpuan memandangkan kedudukan negara yang menyokong APEC untuk menjadi lebih terbuka dan telus. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kerjasama diperlukan untuk melonjakkan ekonomi dengan tumpuan akan diberikan kepada ekonomi digital, ekonomi hijau serta ekonomi halal. Beliau berkata penting untuk membawa ekonomi utama ke perbincangan demi kestabilan ke arah pertumbuhan global. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia sebelum ketibaan Perdana Menteri di San Francisco esok. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata Malaysia berharap ekonomi anggota APEC akan bersatu mengenai cara membentuk kerjasama serantau dan diperkukuh supaya menjadi terbuka, berdaya tahan dan dinamik ke arah komuniti Asia lebih aman menjelang 2040 yang sejajar dengan visi Putrajaya 2040 APEC. Rakyat Malaysia Nur Ain Harun dan suaminya warga Palestin Muhammad Shahad selamat dibawa keluar dari Gaza melalui lintasan Rafah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa syukur dengan berita gembira itu menerusi panggilan video bersama pasangan berkenaan.
Beliau turut meminta Nurul Ain untuk menjelaskan situasi di Palestin kepada rakyat di negara ini sebaik pulang ke tanah air. Presiden Fattah Sisi, saya minta dia mempermudahkan dan dia bagi jaminan. Ya. Nanti bila ke Malaysia, jelaskan jadi supaya ramai tahu apa keadaan dia, kezaliman yang dia lakukan. Nampak masih berterusan. Dia memang sangat-sangat. Mula-mula saya ingat nak stay juga, tapi dah keadaan dah tak mengizinkan lah. Suami saya pun kerja untuk keluarga. Kami decide untuk keluar lah. Nurul Ain dan suaminya dijangka tiba ke Malaysia malam esok. Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang mempermudahkan urusan membawa keluar rakyat Malaysia itu bersama suaminya. Produk berasaskan minyak sawit semakin mendapat permintaan tinggi di China. Ini setelah masyarakat di negara itu, khususnya komuniti Islam secara perlahan-lahan mula beralih menggunakan produk halal dan sihat. Laporan Jalaluddin Baharin di Shanghai, China. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya dengan beberapa pendekatan akan dilaksanakan bagi tujuan itu. Itu akan kita jumpa untuk kita bawa sama ada dengan Menteri Pertanian di sini untuk pengiktirafan dan bagaimana kita, dari segi standard, misal kata kita ada MSPO, mereka juga ada standard dari segi pertanian mereka, produk-produk pertanian, dan kalau kita dapat collaborate untuk sama-sama kita iktiraf di antara dua standard ini, maka kita akan dapat tingkatkan pengiktirafan certification kita dari segi palm oil dan juga apa-apa yang mereka ada di peringkat certification di peringkat negara China. Beliau menyatakannya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat di Institut Penyelidikan dan Perkhidmatan Teknikal Kelapa Sawit, Lembaga Minyak Sawit Malaysia POKSIM China. Timbalan Perdana Menteri sebelum itu turut menandatangani plak perkhidmatan akreditasi kebangsaan China untuk penilaian pematuhan CNAS dan akreditasi Badan Pemeriksaan serta kelulusan mandatori makmal CMA China. Sementara itu, menurut Pengurus Besar POKSIM, Yong Jun Hao, kepelbagaian produk yang mempunyai nilai tambah perlu dihasilkan bagi memenuhi permintaan yang semakin tinggi di peringkat global. On yearly basis, I can say 3 to 7 to 8 products ready to be commercialized. Yeah. So it varies from. But to be 100% commercialized, we need more efforts. Lotion, roti, makanan dalam tin, bahkan aiskrim antara produk yang dihasilkan POKSIM melalui komoditi sawit. Beberapa pendekatan yang dirancang kerajaan ketika ini diyakini dapat memastikan kepelbagaian produk berkenaan menembusi pasaran dunia. Jalaluddin Baharin, Shanghai, RTM. Datuk Seri Fadilah turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Bandar Shanghai Gong Zheng di Pejabat Kerajaan Perbendaraan Daerah Huangbu. Pertemuan itu membolehkan kedua-dua pemimpin berkongsi pandangan dan berhubung perdagangan serta hubungan dua hala antara Kuala Lumpur Beijing. Untuk rekod, China adalah rakan dagang terbesar Malaysia sejak 14 tahun lepas. Pada 2022, nilai ekspor produk agri-komoditi Malaysia ke China menyumbang 12.8% daripada jumlah ekspor komoditi pertanian Malaysia di pasaran antarabangsa dengan nilai RM26.46 bilion. Ia meningkat sebanyak 11% berbanding tahun 2021. Penggunaan cermin kereta gelap bukan antara faktor kes kanak-kanak tertinggal di dalam kereta. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata penggunaan cermin kereta gelap ketika ini masih mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Yang pertamanya kita fokus dulu isu ni. Saya rasa itu satu alasan lah. Okay. Kalau tinta takkan you tak tahu anak ada dalam kereta. Okay. Itu tak apalah, saya akan isu.
Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan penggunaan cermin kereta gelap antara faktor penjaga terlupa menurunkan anak di premis taska dan meninggalkan mereka di dalam kereta. Setakat Oktober lepas hingga kini sejumlah 3 kes kanak-kanak maut berikutan tertinggal di dalam kereta telah dilaporkan. Tular hantaran dibuat akaun media sosial sayap pemuda sebuah parti pembangkang. Muat naik itu mendakwa kononnya undang-undang syariah di negara ini terancam. Dakwa hantaran itu, musuh Islam telah berjaya melakukan perkara terbabit di salah sebuah negeri. Si penghantar turut mendakwa usaha menggugat keutuhan syariah di negara ini dilakukan secara terancang. Hantaran itu juga menghasut orang ramai turut serta perhimpunan tunjuk perasaan bagi mendesak perlembagaan dipinda. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar merupakan fitnah. Tiada keperluan untuk meminda perlembagaan memandangkan undang-undang syariah terletak di bawah kuasa negeri. Menurut Menteri Agama, Badan Perundangan Negeri boleh menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah. Ini kerana ia adalah kuasa mutlak Sultan memerintah. Tegas beliau, Kerajaan Perpaduan sentiasa komited mempertahan dan menambah baik institusi kehakiman syariah. Henti sebar fitnah terutama perkara berkaitan isu 3R. Tindakan tegas menanti si kaki fitnah. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perkembangan sukan, Stadium Nasional Bukit Jalil bersedia sepenuhnya untuk digunakan menjelang aksi Malaysia dan Kyrgyzstan dalam pelanan kelaikan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Presiden FM Datuk Hamidin Muamin menegaskan segala kerja penambahbaikan telah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Saya jangkakan dalam 70-80% memang dalam keadaan top untuk bermain. Lebih baik daripada Pesta Merdeka. Itu dah confirm kerana apabila saya tengok yang sebelah tepi ujung sana je yang tinggal, yang lain tu dia dah memang daripada last 2 week saya dah tengok dah makin okey, hanya di sebelah side sikit penyokong sebelah sana je nampak ada, tapi dia dah kuat untuk kita buat. Sebelum ini, badan baharu yang menggunakan rumput jenis Zionziosia itu hasil sumbangan Tengku Mahkota Johor Tengku Ismail Sultan Ibrahim rosak teruk dan mendapat kritikan hebat ketika saingan Pesta Bola Merdeka 2023 pada bulan lalu. Skuad Kipanggun menerima kunjungan Kyrgyzstan Khamis ini di Bukit Jalil sebelum terbang ke Taiwan pada 21 November untuk aksi seterusnya. Sementara itu, Datuk Hamidin menyifatkan kelaikan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 lebih penting berbanding Piala Asia Qatar 2023. Pertama dia, kalau kita layak terus, maknanya kita top 2, kita menjadi 18 pasukan terbaik, kita akan melakar sejarah first time untuk layak buat pertama kalinya final round ke World Cup. Kedua, itu satu. Kedua, kita akan layak ke Asian Cup automatic di Saudi pada 2027. Okey. Ketiganya, kita akan mendapat akan mendapatkan ranking yang baik kerana kelayakan Asian Cup sama pada Januari dan juga kelayakan ni juga mendapat poin yang tinggi compare dengan friendly match yang kita main. Keempat, Kim Panggun dengan pasukan kita akan mendapat 10 game yang bertaraf dunia. Kerana apabila kita main situ, kita akan ada dalam 6 pasukan, 5 home dan 5 away. Pasukan beraksi dalam saingan Liga M3 diingatkan tidak mengambil mudah kepentingan mendapatkan lesen kelab kebangsaan yang mewajibkan MFL
yang diwajibkan MFL jika berasal untuk bersaing dalam kancah Liga Super. Pengurusi Liga Bola Sepak Amatur AFL Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata ia bagi mengelakkan situasi sama dihadapi Immigration FC. Immigration layak secara merit bermain di Liga Super selepas menjuarai Liga Entry namun berdepan kekangan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dia champion tetapi dia tidak tak menghantar permohonan ke kelab licensing. Jadi itu sebabnya dia memang dah layak tapi soal kelab licensing tu pula bergantung kepada kriteria lain yang perlu dipenuhi untuk mereka naik. Jadi ini pun mungkin jadi satu pengajaran kepada kelab-kelab ni. Mungkin sebelum ni Immigration dia tak terfikir dia nak jadi champion. Jadi sekarang ni bergantung kepada MFL lah. Saya tak boleh ni sebab kita hanya platform untuk menyediakan tim untuk naik. Kan? Dia dah naik tu pula tergantung kepada kemampuan tim tu. Kemampuan dari segi kewangannya dan kewangan tu tentu sekali kelab licensing lah. Beliau ditemui selepas program Dare to Dream anjuran MBSB Bank bersama klub Liga Perdana Inggeris Wolverhampton Wanderers FC. Immigration dinobatkan juara Liga M3 selepas mengakhiri kempen pada kedudukan teratas dengan mengumpul 55 mata. Mereka di dapur belum memutuskan sama ada mahu menyertai saingan Liga Super musim depan. Berikutan beberapa faktor perlu diambil kira, antaranya melibatkan kewangan dan kemampuan pasukan. Mengulas mengenai isu pergaduhan membabitkan perlawanan Liga Super Rimau, FAM berharap ia tidak akan berulang. Setiap pasukan diseru menyemai semangat kesukan yang lebih baik. Kita mengharapkan supaya itu akan menjadi kalau boleh yang terakhir lah berlaku. Kita tak mahu lagi berlaku soal pergaduhan ini. Bola ini untuk dimainkan untuk mereka enjoy. Bukan datang untuk tempat mencari lawan atau bermusuh atau bergaduh. Kan? Jadi saya harap apa yang dah berlaku tu memang kita harap organizer akan mengambil langkah-langkah lebih ketat untuk memastikan tidak berlaku lagi, dan juga kita minta semua tim memahami semangat bola tu. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata tindakan akan diambil terhadap individu yang terlibat pergaduhan membabitkan pasukan Akademi MZ dan FC KL Eagle. Situasi bertambah parah apabila turut melibatkan pihak pengurusan dan waris kedua-dua pasukan sehingga mendatangkan kecederaan. Laporan itu mengakhiri Berita Tengah Malam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmed Syukri, Malaysia Badani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.